Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan membentangkan tajuk bakar halal di Malaysia, analisis kajian bibliometrik. Nama saya Muhammad Syazwan bin Muhammad Zain. Yang turut terlibat dalam kajian ini adalah Dr. Zalina Zakaria, Dr. Siti Aisyah Samudin. Kami daripada Jabatan Syariah dan Undang-Undang Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya. Jadi, pembentangan ini terbagi pada 5, iaitu pengenalan, metodologi kajian, hasil kajian, perbincangan dan juga kesimpulan. Kita teruskan pada pengenalan. Okey, bakar halal di Malaysia. Jika kita lihat kepada rangka kerja pekerjaan industri halal yang turut dikenali sebagai NOSS yang dikeluarkan oleh JPK, iaitu Jabatan Pembangunan Kemahiran, telah menganalisis keperluan kecekapan tenaga kerja mahir yang diperlukan dalam industri halal. Kemampanan industri halal dan pembangunan sumber manusia adalah sangat kritikal dari aspek kritikal untuk pembangunan industri halal. Ini juga dipersetujui oleh JAIS di buku 14, di mana keperluan kepada modal Islam halal yang berkembang maju adalah sangat penting. Jadi sehingga kini terdapat 5 subsektor halal dalam kajian JPK ini, iaitu pertama penghilangan makanan halal, kedua pemprosesan daging halal, ketiga logistik halal, keempat pengeluaran ternakan halal dan yang kelima perkhidmatan pengurusan industri halal. Jika kita lihat contoh bidang kerja dan tahap bagi subsektor penghilangan makanan halal seperti yang saya sebutkan tadi, kita dapat lihat untuk subsektor penghilangan makanan halal, penghilangan produk makanan, terdapat 5 tahap bakar halal yang terlibat, di mana tahap 1 tiada sebarang bakar halal yang ada. Kedua, terdapat operator pengeluaran. Tahap 3 pula adalah penyelia halal dan juga penyelia QA. Keempat, terdapat eksekutif halal ataupun eksekutif pengeluaran dan juga eksekutif pembelian ataupun eksekutif QA, eksekutif R&D dan ahli teknologi makanan. Okey, di tahap kelima, bakar halal yang terlibat adalah pengurus penghilangan makanan halal ataupun pengurus QA ataupun pengurus R&D. Jadi, untuk kajian ini, jika kita sorot jika kita lihat di dalam penulisan sorotan kajian dalam bidang halal, kita dapati kebanyakan topik dalam sorotan kajian dalam bidang halal terbagi pada produk kosmetik, makanan, pengurusan organisasi, blockchain, logistik, kebajikan haiwan, pentadbiran dan juga pelancongan. Jadi kita dapat lihat bahawa tiada lagi sebarang sorotan kajian ataupun systematic literature review yang dijalankan berkenaan bakar halal. Baiklah, metodologi kajian. Di dalam kajian ini saya menggunakan sorotan kajian bersistematik ataupun systematic literature review yang bertujuan untuk mengenal pasti jurang, meninjau pola perkembangan bidang penyelidikan, tetapi menyokong serta mencadang kajian yang akan datang. Saya juga menggunakan kaedah Prisma ataupun yang diperkenalkan di dalam bidang kesihatan oleh Moher, yang bertujuan untuk mengenal pasti jurang dalam sebuah bidang kajian sekaligus memberi gambaran tentang kajian yang akan datang. Panduan ia juga adalah sebuah panduan kepada pengaji untuk melaksanakan ulasan kajian bersistematik dan meta-analisis yang telus dan lengkap. Baiklah, pangkalan data yang digunakan, terdapat 2 pangkalan data yang digunakan dalam kajian ini adalah pertama Scopus. Justifikasi adalah kerana artikelnya adalah telah ditentusahkan ataupun peer reviewed. Juga artikel di dalam pangkalan data ini adalah berimpak tinggi serta mempunyai kredibiliti yang tinggi juga. Ia juga mempunyai pelbagai disiplin ilmu sehingga mempunyai 334 cabang penyelidikan. Bagi pangkalan data tempatan, saya menggunakan MySat, iaitu kerana MySat mengindeks jurnal ilmiah tempatan yang diterbitkan di Malaysia. Jadi pencarian konteks kajian di dalam Malaysia adalah lebih berfokus. Baiklah, proses Prisma terdapat 4 proses, iaitu pertama pengenalpastian identifying, kedua saringan ataupun screening, ketiga kelayakan eligibility dan keempat rangkuman inclusion. Okey, pertama pengenalpastian. Pengenalpastian adalah saya menggunakan beberapa keyword ataupun kita gunakan search string di dalam pangkalan data tersebut. Jadi di dalam Scopus saya menggunakan halal and talent, or executive, or auditor, or manpower, or worker, or manager, or officer, or operator yang
yang mendapati selama banyak 240 artikel. Untuk di dalam mindset saya menggabungkan terus, iaitu halal talent, halal executive, halal auditor, halal manpower, halal worker, halal manager, halal officer atau halal operator. Itu sebanyak 17 carian yang ditemui. Okay. Jadi total sebanyak 257 artikel yang ditemui. Jadi proses yang kedua adalah saringan, di mana saringan ini adalah di dalam saringan kita akan meletakkan kriteria dan akan tapis berdasarkan kriteria ini. Pertama adalah kriteria garis masa ataupun timeline, yang mana saya akan memandangkan kajian ini adalah sepanjang tempoh sedekad. Jadi saya menggunakan tahun 2013 hingga 2022 dan mengecualikan kajian sebelumnya. Justifikasi adalah kerana modal insan halal di dalam Halal Assurance Management System 2011 hanya pertama kali disebut selepas Halal Assurance Management System ini dikeluarkan pada tahun 2011. Yang kedua adalah jenis sumber. Saya menggunakan jenis artikel jurnal sahaja dan mengecualikan selainnya kerana sumber primer data yang empirical. Bahasa juga saya hanya menggunakan bahasa Inggeris. Selain bahasa Inggeris juga tertolak kerana untuk memudahkan proses pencarian dan juga analisis data. Memandangkan kajian ini adalah bertumpu di Malaysia, jadi kriteria negara hanya berfokus pada Indonesia dan menolak negara-negara lain kerana Malaysia adalah hub halal dunia. Daripada kriteria ini, 190 bahan telah disingkirkan dan mempunyai baki sebanyak 95 buah artikel. Kita teruskan kepada proses seterusnya, iaitu kelayakan. Kelayakan ini maksud adalah pemeriksaan artikel dilakukan lebih lanjut dan lebih mendalam dengan tujuan untuk mengenal pasti artikel yang dipilih adalah relevan dengan skop kajian, iaitu bakal halal saja. Kaedahnya adalah tajuk, abstrak dan kata kunci akan dibaca berulang-ulang kali dan juga artikel juga akan dibaca secara keseluruhan jika perlu untuk mendapatkan analisis yang lebih tepat. Hasilnya, daripada 95 buah artikel, 86 buah artikel telah disingkirkan. Satu adalah kerana satu artikel tidak berjaya diakses. Lagi 85 buah artikel kerana tidak menepati ciri yang diinginkan. Jadi jika kita lihat rangkuman, iaitu proses keempat inclusion, sebanyak 9 buah artikel sahaja yang akan digunakan dalam analisis kajian ini. Jika kita lihat di dalam rajah di sebelah, kita dapat lihat step by step proses Prisma ini. Pertama, pengenalan pastian daripada 2 pekalan data, kemudian saringan 257 yang telah disaring dan mengeluarkan 162 artikel. Kelayakan daripada 95 kita telah buang 86 dan rangkuman hanya 9 artikel sahaja. Jika kita lihat, saya senaraikan 9 buah artikel. Saya tunjukkan sahaja di sini. Daripada Maknawi, daripada Abdul Rahim. Yang ketiga adalah Role of Internal Halal Committee in Ensuring Business Sustainability, the case of a multinational slaughterhouse oleh Mat Saleh. Keempat adalah yang dikeluarkan oleh Abdul Latif dan Mat Yusof. Kelima adalah Evaluation of Knowledge and Practice of Halal Certification among Food Processing Companies in Sabah, Malaysia, yang dikeluarkan oleh Nur Atifah. Seterusnya adalah kajian daripada Ahmad yang bertajuk The Life Experience of Idiomatic Well-being in a Religio-Economical Role, a Phenomenological Study. Yang ketujuh adalah Critical Success Factor Affecting the Implementation of Halal Food Management System Perspective of Halal Executive Consultant and Auditors, yang dikaji oleh Ahmad. Seterusnya adalah bertajuk The Influence of Knowledge, Attitude and Sensitivity to Government Policies in Halal Certification Process in Organizational Performance, iaitu oleh Prof. Osman. Dan juga Hasan juga menulis artikel yang terakhir, iaitu Knowledge and Practice for Implementing Internal Halal Assurance System among Halal Executive. Jadi 9 buah artikel ini digunakan dalam analisis kajian ini. Baik, kita teruskan kepada hasil kajian. Jika kita lihat berdasarkan daripada tahun penerbitan, walaupun kajian ini dilakukan sepanjang tempoh 10 tahun, tetapi artikel yang ditemui bermula daripada tahun 2015 banyak 1 artikel, kemudian 2017 2 artikel, 2018 tiada sebarang artikel, 2019 2, 2022 dan 2022 2 artikel.
Jika kita lihat daripada kedua iaitu penerbitan jurnal, terdapat 7 buah jurnal yang menerbitkan artikel-artikel yang disenaraikan. Pertama, Journal of Islamic Studies Marketing, yang mana terdapat 3 buah jurnal yang diterbitkan, 3 buah artikel diterbitkan dalam jurnal ini, iaitu oleh Maknawi, Abdul Rahim dan juga Osman. Manakala lain Asian Social Science, Food Control, International Food Research Journal, International Journal of Supply Chain Management, Journal of Business Management and Accounting, serta Social and Management Research Journal hanya masing-masing mengeluarkan 1 buah artikel sahaja. Jika kita lihat daripada organisasi pula, kita dapat lihat 9 buah organisasi yang terlibat ataupun yang diafiliate oleh penulis. Pertama adalah UMS, yang terdapat 3 buah artikel affiliate dengan UMS. Pertama, Maknawi, kedua Atifah, Nur Atifah dan juga Osman. Yang kedua adalah Universiti Utara Malaysia yang punya sebanyak 2 buah artikel, iaitu oleh Maknawi juga dan juga Mat Saleh. Dan Universiti Putra Malaysia UPM, UIAM, Jimat Jaya Sdn Bhd, Universiti Sains Islam Malaysia, Wydad University College, Universiti UiTM dan juga UTM masing-masing mengeluarkan mempunyai 1 buah artikel sahaja. Dari sudut jaringan kolaborasi, terdapat 4 jaringan yang kita dapat lihat. Pertama adalah UUM bersama UMS dan juga JJSB, iaitu Jimat Jaya Sdn Bhd, di dalam artikel Maknawi dan juga Mat Saleh. Manakala UPM juga berkolaborasi dengan UIAM yang di dalam artikel Ahmad 2017. USIM juga berkolaborasi dengan Wydad University College, iaitu dalam artikel Abdul Rahim. Dan manakala UiTM dan UTM tiada sebarang jaringan yang dilakukan, iaitu artikel Ahmad di 2019 dan juga Hassan di 2019. Dari sudut pengulangan kata kunci knowledge mempunyai sebanyak 3 kali pengulangan daripada 9 buah artikel ini. Manakala kata kunci attitude, halal food premise, halal food dan halal konsep mempunyai pengulangan sebanyak 2 kali. Baki kata kunci yang terdapat dalam 9 buah artikel ini hanya berulang sebanyak sekali sahaja. Dari sudut kekuatan jumlah padanan atau dalam bahasa Inggeris ni kita panggil total link strength. Kata kunci knowledge mempunyai 5 kekuatan jumlah padanan, iaitu dalam artikel Maknawi, Osman dan Hassan. Artikel attitude juga mempunyai 4 jumlah kekuatan padanan, iaitu dalam artikel Maknawi dan juga Osman. Kata kunci halal mempunyai 2 kekuatan, iaitu dalam artikel Abdul Rahim dan juga Osman. Food premise mempunyai 2 kekuatan, iaitu dalam artikel Abdul Latif dan Mat Yusof dan juga Hassan. Manakala halal food di dalam mempunyai 2 juga kekuatan, Maknawi dan Ahmad. Manakala halal konsep mempunyai total link strength 1 sahaja, iaitu dalam artikel Abdul Latif, Mat Yusof dan juga Nur Atifah. Jika kita lihat di dalam hubungan kata kunci pula, terdapat 2 warna yang kita lihat. Pertama warna merah dan juga warna hijau. Warna merah mewakili knowledge, halal attitude dan halal food, iaitu sebagai satu kluster. Dan yang kedua adalah kluster food premise dan juga halal konsep. Jadi kita dapat lihat terdapat 2 kluster di dalam 9 buah artikel ini. Baik, kita teruskan kepada perbincangan dan juga analisis daripada 9 buah artikel ini. Saya senaraikan beberapa analisis yang saya dapati daripada artikel ini. Pertama, penulisan bermula pada tahun 2015, walaupun analisis yang dijalankan ini adalah dalam tempoh 1 dekad. Yang kedua, 5 tahun yang pertama, iaitu tahun 2013 hingga 2017, menunjukkan penerbitan yang tidak konsisten. Ini berkemungkinan, daripada 2 analisis ini berkemungkinan kerana fokus penyelidikan adalah pada elemen pengurusan halal di dalam syarikat dan tidak berfokus pada bakat halal secara langsung. Jadi kita dapat lihat daripada artikel Ahmad, Osman, Hassan, di mana penulisan mereka ini adalah menjurus kepada internal halal committee ataupun pengurusan halal dalam syarikat dan tidak secara langsung menyebut halal talent ataupun bakat halal di dalam penulisan mereka. Nombor 3, analisis ketiga yang saya temui adalah 5 tahun kedua pula menunjukkan konsisten, penulisan yang konsisten, iaitu sebanyak 2 buah artikel setiap tahun di tahun-tahun tertentu. Jadi ini berkemungkinan kerana pada tahun 2018
Halal Promotional Board ataupun HPB yang oleh JAKIM telah mengeluarkan sebuah modul ataupun kursus eksekutif halal. Jadi kita juga dapat lihat bermula pada tahun 2021 di dalam MPPHM 2020, eksekutif halal adalah wajib dilantik di syarikat dalam kategori sederhana dan besar. Jadi kita dapat lihat berkemungkinan daripada perkara inilah dapat kita lihat trend penerbitan ataupun penulisan bakal halal mula meningkat. Namun pada tahun yang keempat, analisis keempat, saya dapati tiada artikel yang diterbitkan pada tahun 2021. Ini mungkin disebabkan kerana Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang dilaksanakan pada tahun 2020 hingga 2021 bagi mencegah penularan wabak COVID-19. Seperti mana kita tahu, Kementerian Kesihatan Malaysia telah mengeluarkan satu SOP, Standard Operasi Prosedur, di mana syarikat dan universiti sendiri tidak dibuka untuk orang luar dan juga mempunyai operasi yang minimum kerana bertujuan untuk mengelakkan penularan wabak COVID-19. Di dalam analisis seterusnya, saya dapati Journal of Islamic Marketing juga menunjukkan bilangan penerbitan yang paling banyak, iaitu mempunyai 3 penerbitan artikel berbanding jurnal lain yang mempunyai 1 sahaja. Justifikasi yang saya temui adalah kerana kebanyakan artikel dalam jurnal ini sememangnya menerbitkan artikel yang mempunyai tema-tema dan prinsip Islam seperti halal. Saya quote daripada Zalina Zakaria 2022. Analisis seterusnya adalah jurnal-jurnal yang juga dilihat. Jurnal-jurnal lain juga hanya mempunyai 1 buah artikel. Di sini kita dapat lihat bahawa masih terdapat banyak ruang dan juga peluang di dalam penulisan artikel yang lain. Jadi, kekurangan literasi ataupun penulisan dalam bidang ini merupakan satu kelompokan yang perlu diisi pada masa akan datang. Seterusnya, UMS, Universiti Malaysia Sabah, mempunyai penerbitan artikel paling banyak diikuti oleh Universiti Utara Malaysia UUM. UMS menerbitkan 3 buah artikel, manakala UUM mempunyai 2 buah artikel sahaja. Artikel yang dimasukkan yang diterbitkan oleh UMS adalah Maknawi, Nur Atifah dan juga Osman, manakala UUM Maknawi dan juga Mat Saleh. Yang menarik dalam analisis ini adalah kerana terdapat satu syarikat ataupun wakil industri yang terlibat dalam penulisan, iaitu oleh Jimat Jaya Sdn Bhd. Jimat Jaya Sdn Bhd juga berkolaborasi dengan UUM. Jadi kemungkinan kekurangan wakil industri adalah kerana kesukaran untuk mereka memberikan komitmen terhadap penyelidikan dan hanya boleh memberikan sumbangan idea serta hanya boleh terlibat sebagai responden dalam kajian yang dilakukan oleh pihak universiti. Kajian Mat Saleh adalah satu-satunya kajian daripada 9 buah artikel ni. Kajian ini melakukan kajian case ataupun case study yang melibatkan secara pemerhatian secara terus di dalam satu syarikat sahaja, iaitu Jimat Jaya Sdn Bhd. Analisis seterusnya yang saya temui adalah kajian sedia ada lebih tertumpu pada penilaian tahap pengetahuan, sikap dan juga pemahaman halal dalam kalangan bakal halal. Jika kita lihat, kata kunci pengetahuan ataupun knowledge adalah kata kunci yang paling banyak berulang, selain kata kunci diikuti oleh kata kunci attitude dan juga halal dan juga halal konsep. Jadi kita dapat lihat knowledge and attitude diulang oleh 4 buah artikel, iaitu Maknawi, mempunyai dikaji dalam artikel Maknawi, Nur Atifah, Osman, manakala attitude di dalam artikel Hasan. Halal konsep pula dikaji dari dalam artikel Abdul Latif dan juga Mat Yusof. Ke-10 analisis saya temui adalah kajian setakat ini bertumpu di dalam sektor makanan sahaja. Berdasarkan kata kunci yang ditemui, sebanyak ada beberapa kata kunci yang menjurus kepada makanan, iaitu pertama food premise, halal food, chicken slaughter, slaughterhouse dan juga food management system, di mana tiada sebarang kata kunci yang menjurus kepada skim ataupun bidang-bidang lain seperti halal kosmetik, halal pharmaceutical, halal tourism. Dan ini sahaja yang daripada analisis ini. Halal food ditemui di dalam Maknawi, food premise oleh Abdul Latif dan Mat Yusof dan juga Hasan. Chicken slaughter and slaughterhouse adalah di dalam artikel Mat Saleh. Food management system di dalam artikel Ahmad 2017. Analisis seterusnya adalah eksekutif halal merupakan bakat halal yang paling banyak terlibat dalam kajian. Penemuan yang saya temui, kata kunci halal eksekutif dan halal manager, dan juga hasil daripada analisis
bakal halal yang terlibat mendapati antara bakal halal yang ada adalah halal auditor, halal supervisor dan juga halal operator, halal manager dan juga halal eksekutif. Jadi halal eksekutif terdapat yang terlibat dalam kajian ini terdapat di dalam artikel Mat Nawi, Abdul Rahim, Mat Saleh, Ahmad 2019, Nur Atifah 2019 dan Hasan 2019. Halal manager di dalam artikel Nur Atifah 2019, halal auditor Ahmad 2017, halal supervisor Nur Atifah 2019 dan halal operator Abdul Latif dan Mat Yusof. Jika kita lihat, halal eksekutif mempunyai sebanyak 6 artikel, manakala yang lain pun hanya 1 artikel sahaja. Baik, analisis seterusnya. Pertama, 2012, kajian penilaian terhadap bakal halal boleh dikembangkan lagi. Yang ke-13 adalah kajian bakal halal diluaskan kepada sektor atau skim persijilan halal yang lain. Berdasarkan hubungan kata kunci yang mempunyai 2 kluster tadi, kita temui pertama, kluster penilaian terhadap bakal halal yang merangkumi knowledge, attitude, halal konsep dan halal. Yang kedua adalah dalam sektor makanan yang kita temui adalah halal food, food premise, chicken slaughter, slaughterhouse dan juga food management system. Jadi kita dapat lihat bahawa ia boleh dikajian dalam bakal halal boleh dikembangkan dengan lebih lanjut lagi. Okey, sebagai kesimpulan, daripada analisis systematic literature review ini, saya dapati bahawa bakal halal masih mempunyai banyak ruang dan peluang untuk dikaji. Masih kurang artikel dalam bidang ini dan merupakan ia adalah satu kelompongan yang mesti diisi pada masa akan datang. Kajian ini juga hanya setakat analisis ini hanya kebanyakan kajian hanya bertumpu kepada tahap pengetahuan sikap dan konsep halal di dalam sektor makanan sahaja. Kajian juga boleh dikembangkan kepada penilaian yang lain dan juga kepada dalam sektor yang lain. Selain itu, penilaian terhadap bakal halal sangat penting kerana mereka adalah tulang belakang terhadap persijilan halal di syarikat dan menjadi barisan hadapan yang utama jika terdapat sebarang isu halal yang dihadapi oleh syarikat mereka. Seterusnya, kajian ini tentunya mempunyai batasan. Pertama, kajian ini memberi fokus pada bakal halal di Malaysia sahaja dan seterusnya, kedua, kajian ini hanya membataskan carian daripada 2 pangkalan data iaitu Scopus dan juga MySat. Kajian yang akan datang boleh dilakukan dengan pencarian dari pangkalan data yang lain. Selain itu juga boleh meluaskan skop kepada bakal halal di negara lain juga. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.